Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan penceramah-penceramah jemputan dari Malaysia mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Pehin Udana Hatim Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin, bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Kunjungan hormat berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Rombongan berada di negara ini selaku penceramah-penceramah jemputan bagi program ceramah di daerah Tutong, daerah Blaid dan daerah Temburong sempena Majlis Ilmu 2023. Program tersebut akan berlangsung serentak hari ini, 7 Disember 2023. Kemahiran dan kecekapan tenaga kerja bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET adalah salah satu elemen penting dalam menghasilkan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi meningkatkan produktiviti ekonomi negara. Kerjasama yang erat antara pihak berkepentingan termasuk sektor awam dan sektor swasta adalah salah satu kunci kejayaan program-program Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE. Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri berucap demikian semasa Majlis Convocation IBTE ke-31. Abang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah selaku pengerusi Lembaga Pengelola IBTE juga menyatakan IBTE bergiat aktif dalam membuat kolaborasi bersama kedua-dua sektor tersebut bagi memastikan program-program yang dijalankan oleh IBTE adalah relevan serta memenuhi keperluan semasa dan keperluan akan datang. Ke arah mencapai wawasan Brunei 2035, saya menaruh harapan supaya IBTE akan terus membina sistem pendidikan TVET yang berkualiti, kompetitif dan relevan. Kerana ianya bukan sahaja pelaburan jangka panjang, bahkan juga manfaat berterusan kepada masyarakat dan negara secara keseluruhannya. 1,902 graduan yang mengikuti pelbagai program latihan menerima sijil masing-masing. Mereka terdiri daripada graduan pelatih Akademi Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET peringkat diploma, peringkat sijil tertinggi Kebangsaan Pendidikan Teknik HNTech, peringkat sijil Kebangsaan Pendidikan Teknik NTech dan graduan dari peringkat sijil kemahiran kelaikan perindustrian ISQ. Seramai 1,104 graduan menerima sijil masing-masing. Banyak mengajar mengenai teaching methodology, bukan saja dari segi pendidikan tapi juga untuk mengajar macam mana mentadbir pengurusan sekolah atau organisasi. Dan alhamdulillah barang ini boleh diaplikasikan di dalam bidang kerja saya. In midwifery, kami belajar cara untuk deliver babies, taking care of babies and also taking care of mothers when they're in need. And also we are also taught on how to take care of high-risk pregnancies and a lot more lah. 798 lagi graduan menerima sijil Kebangsaan Pendidikan Teknik NTech dan sijil Kemahiran Kelaikan Perindustrian ISQ. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET memainkan peranan penting dalam pembangunan negara iaitu sebagai salah satu cabang pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja mahir. Ia adalah bagi memenuhi dan menepati keperluan majikan ke arah menyokong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Bhumibol Adulyadej dan Hari Kebangsaan Thailand, Kedutaan Diraja Thailand di negara ini menganjurkan aktiviti kesukarelawanan di Pusat Perkembangan Kanak-kanak di Kampung Kiarong.
Menyertai aktiviti puannya terutama Bosara Kancanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Semasa acara tersebut, sumbangan seperti permainan dan alat-alat sekolah disampaikan kepada kanak-kanak di pusat berkenaan. Peranan penting kawangan Islam dalam membina ekonomi yang mampan dibincangkan semasa Forum Ekonomi Islam Persidangan Antarabangsa Universiti-Universiti ASEAN dalam Kawangan Islam AICIF ke-11. Forum berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Hadir dayang Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan. Forum bertajuk The Role of Islamic Finance Towards a Regenerative and Sustainable Economy juga meliputi dasar-dasar kawan Islam dalam memberi sumbangan terhadap kemampanan, cabaran dan peluang. Forum menekankan kepentingan kolaborasi antara ahli akademik dan penggiat industri untuk mempromosikan kawangan Islam dalam mempertahankan peranannya untuk mencapai sasaran matlamat pembangunan mampan. Sementara itu, malam tadi para peserta ucap tama dan para pembentang bagi persidangan antarabangsa Universiti ASEAN dalam Kawangan Islam ke-11 AICIF 2023 diraikan dalam majlis resepsi makan malam. Majlis diadakan di Serambi Suluh Hall, Tarindak di Seni, Bandar Seri Begawan. Antara yang hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA, dan Dayang Haja Rashidah binti Haji Sabtu, Pemangku Pengarah Urusan Brunei Darussalam Central Bank BDCB. Majlis diserikan dengan penyampaian hadiah dan sijil kertas kerja terbaik kepada penerima yang terdiri daripada peserta pembentang. Persidangan antara lain membincangkan dan menilai perkembangan perbankan dan kawangan Islam selain memberi saranan hala tuju dan masa depan kepada pihak perbankan dan kawangan Islam. AICIF platform penting dan berkesan untuk berkongsi pandangan mengenai perkembangan terkini perbankan dan kawangan Islam. Go on is that I am with the family. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 setakat ini mengutip lebih 1.7 juta ringgit. Jumlah tersebut didedahkan semasa mesyuarat Jawatankuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mesyuarat dipengerusikan oleh Daing Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Kebangsaan tersebut. Berdasarkan penilaian Jawatankuasa terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, Jawatankuasa bersetuju menyokong bagi penghantaran pertama. Hasil kutipan tersebut disadorkan kepada Agensi Bantuan dan Tugasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNRWA bagi membantu dan meringankan beban serta penderitaan yang dihadapi oleh rakyat Palestin di Gaza pada masa ini. Tabung tersebut masih lagi dibukakan sehingga 18 Januari 2024. Program Halal Lifestyle Minan Nisa Ilan Nisa diadakan untuk melengkapkan kaum wanita dengan pengetahuan konsep dan prinsip halal, konsep asas kebersihan dan keselamatan makanan. Dianjurkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui Pusat Penyelidikan Halalan Toiban. Program diadakan di salah sebuah pusat membeli belah di Kampung Delima 1. Program diisikan dengan taklimat mengenai halal. Untuk siri pertama kali ini, PPHD bekerjasama dengan Majlis Perniagaan Wanita WBC untuk mengongsikan ilmu mengenai halal kepada ahli-ahli WBC.
Pertandingan pembuatan filem 96 jam dilancarkan oleh Brunei Film Blitz ke-7 diadakan sempena Pesta Disember Brunei. Pelancaran berlangsung di Institut Seni Mahakarya Asia. Lebih 70 pendaftaran diterima pada tahun ini, 3 kali ganda daripada jumlah penyertaan tahun lalu dengan 85% daripadanya adalah syarikat pengeluar filem dari rantau ini. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita selanjutnya. Pelbagai atur acara disusun sepanjang Jambori Nasional ke-5 berlangsung. Salah satu pengisian kegiatan Jambori ialah mengadakan lawatan sambil belajar di salah sebuah kampung di daerah Tutong. Lawatan ke Majlis Perundingan Kampung Lamunin mendedahkan para peserta dengan kegiatan yang dikendalikan oleh MPK Lamunin. Semasa kunjungan ini, para peserta menikmati sendiri pengalaman menarik antaranya membungkus kelupis, menumpah ambuyat dan bermainan permainan tradisi Brunei, sugang dan tempurung kelapa. Saya telah diperkenalkan dengan makanan tradisional Brunei iaitu ambuyat. Dan saya juga telah diberikan peluang untuk bermain suatu permainan tradisional iaitu sugang, yang jarang sekali saya main di Malaysia. Kami mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa ya. Suasananya, atmosfernya sangat asri. Ini jarang sekali kami temukan ya, di tempat-tempat kami. It was a experience for them because it's not every day that they can experience this. Sebab dekat Singapura semua sudah disiap dan dorang tak pernah do it on their own lah. Orang ramai dinasihatkan untuk mengutamakan keselamatan dengan menghindari sebarang aktiviti di kawasan perairan atau sungai yang diketahui sebagai habitat buaya. Nasihat tersebut dikeluarkan oleh pasukan polis Diraja Brunei berikutan laporan mengenai seorang individu telah diserang buaya di kawasan Sungai Blight 5 Disember lalu pada sekitar pukul 7 malam. Laporan awal mendapati mangsa merupakan seorang lelaki warga negara tempatan dan dipercayai sedang merambat di sungai tersebut. Pada masa ini, pihak polis serta Jabatan Bomba dan Penyelamat masih menjalankan siasatan bagi mengetahui punca kejadian dan usaha mencari mayat mangsa masih dijalankan. Orang ramai atau saksi mata yang mengetahui ataupun menyaksikan kejadian berkenaan untuk tampil ke mana-mana balai polis yang berdekatan untuk membantu siasatan.